Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bekas yang di-Pertua Negeri Tun Datuk Petinggi Abang Muhammad Salahuddin mengetuai senarai 955 penerima darjah-darjah kebesaran negeri Sarawak bersempena sambutan hari jadi ke-81 yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Seri Abdul Taib Mahmud semalam. Beliau dianugerahkan Satria Bintang Sarawak SBS yang membawa gelaran Pehin Seri. Manakala Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg merupakan penerima tunggal bagi darjah Datuk Patinggi Bintang Kenyalang DP yang membawa gelaran Datuk Patinggi. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim pula mendahului senarai 3 penerima darjah Panglima Negara Bintang Sarawak PNBS yang membawa gelaran Datuk Seri. Dua lagi penerima darjah yang sama ialah Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Richard Riot dan Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Fatimah Abdullah. Menteri Muda Belia dan Sukan Snoda Lawan pula antara 5 penerima darjah Panglima Gemilang Bintang Kenyalang PGPK yang membawa gelaran Datuk. Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Infrastruktur dan Pengangkutan Safri Zainuddin pula antara 4 penerima darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS yang membawa gelaran Datu, manakala Ahli Parlimen Sibuti Ahmad Lai Bujang merupakan antara 10 penerima darjah Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS yang membawa gelaran Datuk. Istiadat pengurniaan berlangsung di Dewan Lapau Bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak di Petrajaya, Kuching. Turut hadir isteri yang di-Pertua Negeri, Topuan Datuk Patinggi Ragat Kurditaib. Yang di-Pertua Negeri, Tun Pehin Seri Abdul Taib Mahmud menghadiri Majlis Jamuan Negeri yang berlangsung di Dewan Santapan, Bangunan Dewan Undangan Negeri di Kuching malam tadi. Majlis Jamuan Negeri tersebut bersempena dengan sambutan hari jadi yang di-Pertua Negeri ke-81. Hadir sama isteri yang di-Pertua Negeri Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kurditaib. Turut hadir pada majlis tersebut ialah Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dan isteri Datin Patinggi Datuk Jumaani Tun Tuan Kebujang serta barisan menteri-menteri Kabinet Negeri. Acara memotong kek hari jadi oleh Tun Pehin Seri Taib turut diadakan bagi meraihkan sambutan tersebut dan persembahan hiburan oleh Simfoni Orkestra Negeri Sarawak serta nyanyian daripada artis-artis tempatan seperti Azharina Azhar dan Bob Yusof. Ujian pencapaian sekolah rendah UPSR 2017 yang akan bermula esok hingga 18 September ini melibatkan seramai 41,317 calon dari 1,286 buah pusat peperiksaan di seluruh Sarawak. Pengarah Pendidikan Negeri Sarawak Rakayah Madon melalui kenyataan media memaklumkan seramai 31,180 calon iaitu 75.47% akan menduduki UPSR dalam aliran bahasa Melayu. Manakala bagi aliran bahasa Cina pula seramai 10,137 calon iaitu 24.53%. Bagi memastikan kelancaran peperiksaan kali ini, seramai 320 penyelia kawasan dan seramai 5,027 orang pengawas akan terlibat dalam urusan pengendalian ujian tersebut. Sehubungan itu, calon-calon diingatkan agar menyemak jadual waktu dan membawa kad pengenalan atau sijil kelahiran atau borang pengenalan diri ke pusat peperiksaan. Tambahnya, ibu bapa dan penjaga boleh berhubung dengan sektor penilaian dan peperiksaan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak di talian 082 473 538 atau 082 473 520 atau unit-unit penilaian dan peperiksaan di Pejabat Pendidikan Daerah seluruh negeri sekira terdapat sebarang pertanyaan. Sebuah rumah panjang 74 pintu termasuk sebuah gereja berhadapan dengan bahaya ekoran kejadian tebing sungai runtuh di Long Ikang, Sungai Baram, Merudi. Menurut Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon Miri, Penguasa Kanan Bomba 1 Lo Poh Kiong, sebuah stor penyimpanan barang penduduk terletak di kawasan hulu terjejas dan ditenggelami air. Beliau mengesahkan kejadian tersebut di Miri, katanya tanah runtuh berlaku di tebing sungai berhadapan rumah panjang berkenaan akibat limpahan air sungai yang deras berikutan hujan lebat. Jelas beliau, kejadian tanah runtuh berlaku dengan jarak 9 meter daripada rumah panjang berkenaan walau bagaimanapun tiada sebarang pemindahan
Abang memberitahu pasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Marudi bertolak ke lokasi kejadian pada pukul 9 pagi semalam bagi membuat pemantauan yang memakan masa 3 jam perjalanan menggunakan bot. Paras air juga dilaporkan masih pasang dan keadaan cuaca mendung. Golongan wanita khasnya suri rumah disaran agar berani tampil ke hadapan bagi meningkatkan kemahiran diri dalam bidang perniagaan. Bukan sahaja menerusi perniagaan kecil-kecilan, malah secara dalam talian yang semakin rancak pada masa kini. Pegawai Kanan Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin Eric Chin berkata kemahiran usahawan tempatan wajar diperhebat daripada perniagaan konvensional kepada perniagaan moden sejajar dengan hasrat negeri ke arah memperkasa ekonomi digital. Beliau menjelaskan pihaknya turut merancang untuk mengadakan ceramah bagi mendedahkan warga Miri berhubung perniagaan dalam talian bersama pihak profesional. Eric merangkap Ketua Publicity Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Senadin berkata demikian pada majlis penutupan kursus kemahiran Quick Win Masakan Bakery di Pusat Komuniti Masyarakat Kampung Tudan Fasa 5 di Miri. Mengulas berkenaan kursus tersebut, beliau berharap para peserta kursus dapat memperluas kemahiran daripada pembuatan bekeri kepada perniagaan yang tidak hanya terhad kepada pasaran tempatan tetapi juga antarabangsa dan bidang pengeksportan pada masa hadapan. Kursus 3 hari itu disertai oleh 15 peserta melibatkan modul-modul penyediaan dan pembuatan masakan bekeri seperti variasi produk yeast, pelbagai kek dan biskut, quick bread, tart dan pie. Kursus itu antara lain bertujuan mempelbagaikan sumber pendapatan kumpulan sasar melalui ilmu kemahiran dengan menceburi bidang keusahawanan bagi tujuan menambah pendapatan. Semalam, seorang anggota polis di Kuching ditangkap kerana disyaki mencabul seorang remaja lelaki tingkatan 2 pada Isnin lalu. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak, SAC Datuk Dave Kumar, suspek yang berumur 33 tahun itu turut didakwa membawa mangsa ke satu tempat tersembunyi di kawasan Batu Kawah sekitar pukul 1 petang Isnin itu sebelum melakukan serangan seksual terhadap mangsa. Dalam siasatan awal mendapati suspek yang bertugas di Jabatan Pengurusan IPK Sarawak itu merupakan kenalan keluarga mangsa. Suspek ditahan oleh sepasukan polis di kediamannya di Jalan Pinang Jawa, Petrajaya pada pukul 5.30 petang semalam. SAC Datuk Dev yang dihubungi pemberita RTM turut mendedahkan kes akan disiasat di bawah Seksyen 19 Akta Serangan Seksual Fizikal ke atas kanak-kanak 2017. Polis akan mendapatkan perintah reman terhadap suspek di Mahkamah Kuching hari ini. Kejohanan 10 pin bowling antarabangsa terbuka Sarawak 2017 dalam persaingan step ladder akhir semalam menyaksikan kemenangan berpihak kepada atlet bowling negara Eden Ang selepas berdepan dengan rakan sepasukan Muhammad Hafiz Zainuddin. Adrian bermula cemerlang apabila menghasilkan 4 balingan sempurna sebaik permainan akhir itu bermula. Biarpun menang tipis dengan 2 pin iaitu 224-222, Adrian terus mempamerkan aksi mantap untuk mengalahkan Muhammad Hafiz. Adrian yang ditemui sama sekali tidak menjangka kemenangan itu sekaligus mendedikasikan kejuaraan itu buat isteri dan anak perempuannya yang baru lahir. The final is kind of very exciting for sure because he got handicap of 5 pins. So like I said, I never think of that. Anything can happen, especially in bowling. Adrian membawa pulang trofi dan hadiah wang tunai RM18,000 manakala Muhammad Hafiz menerima RM10,000 dan trofi. Sementara itu, tempat ketiga dimenangi Tun Amirul Luqman Al-Hakim yang menerima RM5,000 dan trofi. Hadiah disampaikan oleh Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan, Datuk Karim Rahman Hamzah. Lebih 394 peserta menyertai program larian Bintulu Merdeka Night Run 2017 di perkarangan Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu yang berlangsung malam tadi. Program anjuran Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu bersama dengan Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Maksak Bintulu, Kelab Kecergasan Fizikal, Kelab Kebajikan dan Rekreasi PKB serta Kelab Larian Underground Bintulu UGR Bintulu membabitkan larian sejauh 5 km dan 10 km di sekitar Bintulu. Majlis pelepasan peserta telah disempurnakan oleh Shah Azizul mewakili residen dan pegawai daerah Bintulu yang turut disertai Pegawai Kesihatan Bahagian Bintulu Dr. Azli Ayub. Dr.
Dr. Azli Ayub ditemui pemberita RTM memberitahu program itu bertujuan untuk menyemarakkan sambutan Hari Kemerdekaan 2017 selain melahirkan masyarakat yang cergas melalui aktiviti fizikal. Sebagaimana kita tahu bahawa aktiviti larian jarak sederhana ni dan juga jauh semakin berkembang dan menarik minat generasi muda dan juga yang warga emas lah. Program seumpama itu akan diteruskan pada masa akan datang bagi mempopularkan sukan larian di Bintulu di samping menimba pengalaman kepada kelab-kelab untuk menganjurkan aktiviti larian jarak jauh. Baiklah, seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, pada pukul 10 pagi, Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehen Seri Abdul Taib Mahmud menghadiri majlis jamuan teh sempena sambutan perayaan Hari Jadi ke-81 di Kuching. Pada pukul 12 tengah hari, Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehen Seri Abdul Taib Mahmud melawat pameran Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak di Kuching. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini, dan setakat ini dahulu Sarawak Semasa untuk pagi ini. Berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Aisyah.